Okey, tadi kita lihat benda asing kesannya kepada takat diri dan takat lebur. Sekarang ini kita akan belajar tentang penyejatan. Kita tahu penyejatan adalah lebih kurang seperti pendidihan, yang mana kita perlukan haba, ya, untuk haba untuk air tersebut tersejat ke atas. Okay. Jadi untuk proses penyejatan ini berlaku di permukaan air sahaja, ya, yang mana air ini akan berubah menjadi wap air. Maaf, anak panah dah ke bawah pula. Okay, air berubah menjadi wap air dan dia akan naik ke atas. Okay, contohnya gambar ini. Ini adalah bika yang mana kita letak air kat sini. Okay, kita letak air. Jadi dekat sini ada molekul-molekul air. Molekul-molekul air cikgu buat H2O ni kecil-kecil je. Kemudian di permukaan air inilah yang akan berlakunya proses penyejatan, yang mana nanti molekul-molekul ini akan terbebas. Okey, dan penyejatan air ini boleh berlaku pada sebarang suhu. Bukanlah mesti panas sahaja. Cuma kalau lebih panas adalah lebih cepat. Tetapi kalau yang tak panas pun dia akan berlaku juga penyejatan, tetapi perlahan. Okey, dan cikgu nak ceritakan macam mana proses penyejatan air, dan jika soalan keluar, bagaimana anda hendak membuat keyword yang penting untuk membina ayat yang penting. Okey, yang pertama ialah molekul-molekul air ini di permukaan, awak kena beritahu di permukaan, ya. Okey, mempunyai tenaga kinetik. Kita tahu tenaga kinetik ini adalah tenaga yang mana ada pada semua benda yang sedang bergerak. Jadi air ni cuba sedang bergerak lah ni, ya. Tambah-tambah lagi jika ada haba suhu yang agak panas, haba kan. Jadi dia akan bergerak dengan lebih tinggi. Makin tinggi tenaga haba, jadi makin tinggilah tenaga kinetiknya. Kerana berlaku perubahan tenaga lah daripada haba ke tenaga kinetik. Jadi apabila berada dekat permukaan yang mungkin lebih dekat dengan haba daripada persekitaran, jadi tenaga kinetik di permukaan ini adalah lebih tinggi. Okey, berbanding dengan molekul-molekul air di bahagian bawah. Jadi apabila tenaga kinetik lebih tinggi, jadi dia akan bergerak laju. Makin laju molekul air ini bergerak, bergetar, maka bergerak kan, bergetar dan bergerak, dan akhirnya dia akan mudah terbebas keluar. So menjadi molekul air yang terbebas di udara. Jadi terlepas ke udara. Dan inilah kita sebut sebagai proses penyejatan. So menjadi wap air. Dan air makin lama akan makin berkurangan di dalam bekas ini. Baiklah, cikgu akan teruskan tentang penyejatan ni. Sebab penyejatan ni, ya, semua dia ada 4 faktor lain. Cikgu nak sebutkan. Dia ada 4 faktor yang mempengaruhi penyejatan ni. Yang pertama ialah kelembapan udara. Sama ada udara di persekitaran kita lembap ataupun kering. Kalau dekat padang pasir kering. Kalau dekat tempat macam kita, tropika, ialah lembap, kelembapan tinggi. Okey, dan juga boleh berubah-ubah mengikut waktu, ya. Dan seterusnya ialah suhu persekitaran. Sama ada suhu kita panas ataupun sejuk. Kalau ada matahari adalah lebih tinggilah suhunya. Yang ketiga ialah pergerakan udara. Pergerakan udara ini bermaksud ada angin ataupun tidak ada angin. Udara yang bergerak itu adalah angin. Dan yang faktor yang seterusnya ialah luas permukaan yang terdedah. Permukaan air itu yang terdedah. Baiklah, kalau kita lihat dekat bekas bika yang cikgu tunjuk ni, bika kecil saja, jadi luas permukaan dia tak cukup besar. Makin besar sebenarnya lebih baik. Okey, jadi kita lihat dekat sini. Ini cikgu dah buatkan peta buih, tapi tak bulat pula, ya. Okey, jadi kita nak tengok satu persatu. Kita tengok daripada segi kelembapan udara dahulu. Ini adalah faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air, ya. Bagi kelembapan udara, apabila kelembapan udara rendah bermaksud dia agak kering. Jadi udara itu adalah lebih kering lah. Baiklah, jadi wap air adalah berkurang. Bila kelembapan rendah, maksudnya dekat dalam udara kita ni kurang wap air. Jadi bila kurang wap air, jadi kita air yang di dalam bekas ataupun dalam cawan akan lebih mudah lebih banyak terlepas atau terbebas, ya, ke udara bagi menggantikan tempat wap air yang sudah berkurang.
Baiklah. Jadi apabila kelembapan udara rendah, jadi kadar penyenjatan air akan bertambah. Jadi lebih mudah tersejat. Tetapi kalau kelembapan udara dekat satu tempat tu tinggi, maksudnya lembap, bermaksud wap air dia adalah banyak. Okey, banyak wap air. Jadi apabila wap air banyak, jadi air yang nak disejat pun tak bolehlah sebab dah penuh dengan wap air dekat udara. Jadi air tak boleh nak tersejat. Tak ada ruang dah. Ibarat macam tu. Jadi kadar penyenjatan akan berkurang kalau kelembapan udara tinggi. Dan sebaliknya. Kalau kering macam ni tadi, wap air berkurang, jadi air mudah untuk ada tempat untuk dia dan mudah untuk tersejat ke atas. Okey, yang kedua pula adalah suhu persekitaran. Apabila suhu tinggi, cikgu cakap tadi haba pun tinggi, jadi tenaga kinetik juga akan tinggi. Sebab bila panas, haba tinggi, tenaga kinetik dia pun bergerak lebih laju. Jadi molekul udara berupaya bergerak laju. Dan bila dah laju, mudahlah terbebas ke udara. Jadi apabila suhu persekitaran tinggi, okey, jadi kadar penyenjatan air juga adalah tinggi. Berbeza macam kelembapan tadi. Kalau kelembapan udara rendah, kadar penyenjatan tinggi. Kalau kelembapan udara tinggi, kadar penyenjatan air rendah. Okey, dan kita tengok pula yang ketiga, iaitu pergerakan udara, iaitu angin. Cikgu suka guna angin sebab kita biasa nampak angin. Kita boleh rasa angin kan, pergerakan udara. Okey, sama je. Okey, so udara yang bergerak ini, pergerakan angin ni akan membawa wap air daripada dalam udara ke tempat lain. So dia akan bawa okey, wap air. Jadi angin tu kalau kuat ataupun angin dia tinggi bertambah, jadi udara di permukaan air akan jadi apabila angin kuat, jadi cikgu cakap tadi wap air kat udara akan dibawa ke tempat lain. Jadi apabila telah dibawa ke tempat lain, jadi ke kawasan itu udara di permukaan air tersebut akan menjadi kering lah. Okey, dan dia akan tersejat kerana wap air telah dibawa pergi. Jadi di situ akan menjadi kering. Jadi molekul air akan mudah tersejat untuk menggantikan ruang wap air yang telah pun berkurang tadi. Jadi apabila pergerakan udara tinggi, iaitu angin kuat, dia bawa semua wap air pergi jalan, okey, jadi kadar penyenjatan air juga akan bertambah. So air mudah tersejat nak masuk ke dalam atmosfer, ganti balik tempat. Kemudian dia angin bawa balik, kemudian air itu tersejat lagi. Jadi wap air itu tersebut dibawa lagi oleh angin, ganti balik dengan air tersebut tersejat lagi. Okey, itulah prosesnya. Dan akhirnya ialah faktor yang keempat, iaitu luas permukaan yang terdedah. Baiklah, bagi luas permukaan yang terdedah, apabila luas permukaan yang terdedah itu adalah besar, okey, jadi molekul air yang lebih banyak akan terbebas ataupun terlepas ke udara. Kalau kita lihat di sini, katakanlah luas permukaan ini air ini dekat dalam dulang ni dengan dekat dalam cawan. Kecil je cawan ni. Jadi yang banyak, yang besar ini, banyak molekul air lebih mudah terbebas. Kita boleh nampak ni semua terbebas ni. Ruang dia lebih besar. Berbanding kalau kecil, hanya permukaan ni kecil saja, jadi sikit saja. Sebabnya penyenjatan ini berlaku hanya di permukaan saja. Jadi lebih besar, lebih mudah untuk tersejat. Jadi kalau awak nak sidai baju pun, kalau awak longgokkan macam ni, dia lambat kering. Tapi kalau kita lemparkan, jadi luas permukaannya yang menghadap haba lebih besar, jadi adalah lebih mudah untuk kering. Okay, jadi luas permukaan yang tinggi, yang besar, jadi kadar penyenjatan air juga akan bertambah. Jadi bagi luas, suhu dan angin apabila bertambah, kadar penyenjatan juga bertambah. Kecuali bagi kelembapan udara. Apabila kelembapan udara bertambah, jadi kadar penyenjatan berkurang. Kalau kelembapan udara berkurang, kadar penyenjatan juga pula bertambah. Ini saja yang terbalik. Okey, mudah je. Jadi kita nak tengok eksperimen bagi keempat-empat ni. Betul ke yang cikgu dah buat ni? Kan? Okey, jadi kita nak tengok sama-sama. Baik. Okey, kita tengok eksperimen yang pertama untuk kita test kelembapan udara dulu. Tadi cikgu cakap kelembapan terbalik ya. Apabila bertambah, jadi kadar dia berkurang. Jadi kita nak tengok di sini ada dua eksperimen. Satu, untuk C ni kita letak air. Okey, dan kita sekupkan dan kita letak kertas korbat klorida lembap. Kertas korbat klorida lembap ini adalah untuk mengkaji sama ada kelembapan udara dia tinggi ataupun rendah.
Okey. Dan sama ada air kat sini banyak atau sikit lah. Okey, jadi yang kedua untuk D, kita letak kalsium klorida kontang. Fungsi dia ialah untuk menyerap kelembapan. Jadi kat sini ada air, jadi kelembapan tinggi. Kalau di sini tiada air yang ada kalsium klorida kontang, jadi kelembapan adalah rendah. Jadi cikgu tuliskan di sinilah, ini anak panah kelembapan tinggi, yang ini anak panah kelembapan rendah. Okey, baik. So kita lihat apa yang akan berlaku kepada kertas kolbat klorida kontang. Baiklah, bagi pemerhatian untuk C, kelembapan udara je, kelembapan di dalam bawah sekut kaca ini adalah tinggi. Jadi, apabila kelembapannya tinggi, jadi kertas kolbat klorida lembap tadi akan bertukar warna daripada warna biru kepada warna merah jambu, pink. Okey, jadi sebabnya kalau jambu. Kertas kolbat klorida lembap ni, dia akan kalau sesuatu tempat itu lembap, jadi dia akan berubah daripada warna biru ke warna pink. Tetapi kalau kelembapan dia rendah ataupun tempat itu kering, jadi dia akan kekal berwarna biru lah. Okay? Jadi untuk D ni pula kelembapan adalah rendah. Okay, kering. Tidak ada air tersejat. Kalau dekat sini kita tahu ada air, jadi air akan tersejat. Okay, tersejat keluar. Jadi bila tersejat ni ada tisisan air dan wap air yang penuh, jadi dia akan berubahkan warna biru ke merah jambu kertas ini. Tetapi kalau kelembapan rendah kerana semua wap air juga diserap oleh kalsium klorida kontang dan tiada pula air lagi nak ditambah, jadi kertas kolbat klorida lembap akan kekal berwarna biru. Okey, jadi kita dapat tengok kat sini ya, hipotesis dia ialah semakin tinggi kelembapan udara, jadi semakin rendah kadar penyejatan air. Okey, jadi kesimpulannya ialah kadar udara, kelembapan udara tinggi, contohnya dalam Bekasi ini, jadi kadar penyejatan air adalah rendah. Baik, jadi kita dapat lihat di sini ya, apabila dekat sini banyak berlaku penyejatan, okey, penyejatan ada, jadi kawasan sini akan menjadi lebih lembap. Okey, apabila lebih lembap, jadi kertas kolbat akan berubah warna menjadi warna pink, warna merah jambu. Tapi seterusnya ialah eksperimen B, iaitu suhu persekitaran. Kita tahu ya, bagi untuk hipotesis, semakin tinggi ataupun semakin bertambah suhu persekitaran, iaitu lebih panas, jadi semakin tinggi kadar penyejatan air. Jadi kita lihat di sini ya, ada dua jubin yang kita letakkan kertas kolbat klorida lembap yang telah pun kita rendam dengan air. Satu untuk yang tidak jauh daripada lampu mentol, satu lagi betul-betul di bawah lampu mentol berfilamen. Lampu mentol ini adalah panas, jadi persekitaran di F ini adalah lebih tinggi suhunya. Jadi cikgu tulis kat sini ya, untuk E suhu adalah rendah dan untuk F suhu adalah tinggi kerana terdapat lampu berhampiran dengan lampu yang mengeluarkan haba. Jadi apabila suhu yang rendah di sini, kita tahu yang apabila suhu rendah, jadi kadar penyejatan air adalah rendah. Jadi apabila kadar penyejatan air rendah, jadi kertas ini kekal lembap. Dia tetap, air itu tetap ada dekat atas pada kertas kolbat lembap ini, tidak terbebas ke atas, ke udara. Jadi kertas kolbat lembap itu tetap juga berubah daripada warna biru asalnya dan telah kita celup air menjadi warna merah jambu. Okey, tetapi berbeza dengan kertas kolbat klorida lembap yang kita letakkan di bawah lampu. Apabila berubah warna, okey, daripada warna biru kepada merah
jambu kerana telah kita lembapkan. Seterusnya, air akan mudah tersejat kerana suhu tinggi. Apabila air mudah tersejat, jadi kertas klorida lembap ini mudah menjadi kering. Jadi apabila dalam keadaan kering, jadi kertas klorida lembap ini akan berwarna biru muda. Okey, warna biru kerana telah pun kering dan air telah pun tersejat naik atas. Jadi kita dapat lihat di sini, dan ini kita dapat lihat kesimpulan dia. Apabila suhu persekitaran tinggi, jadi kadar penyenjatan air juga adalah tinggi. Okey, seterusnya cikgu nak teruskan dengan eksperimen yang ketiga, iaitu luas permukaan terdedah yang ada dekat sini G, H dan I. Jadi cikgu dah tulis dah siap-siap hipotesis dia, semakin besar luas permukaan terdedah, jadi semakin tinggi kadar penjejatan airnya. Okey, jadi kita lihat kat sini ada 3 eksperimen G, H dan I. G kita lihat kita pakai kertas tugas yang besar, satu yang besar. Untuk H kita gantungkan dengan benang dan kita sangkut dekat kaki retard. Untuk H kita letak kertas tugas Q yang berbentuk separuh daripada kertas tugas tersebut. Ini penuh. Warnakan dengan warna merah ni. Dan untuk I, kita hanya guna 1/4 sahaja daripada saiz kertas graf. Kertas tugas. Graf pula. Okey, jadi kita dapat lihat pemerhatian di sini ya. Bagi G, luas permukaan terdedah adalah besar. Okey, dan H adalah kecil. Dan I ialah sangat kecil. Cikgu guna istilah sangat kecil. Okey. Okey. Jadi kalau kita biarkan di sini, kertas tugas ini ketiga-tiganya kita rendam dalam air supaya menjadi kertas tugas yang lembap, dan kita nak lihat masa bagi setiap ketiga-tiga kertas tugas ini menjadi kering. Okey. Jadi bagi luas permukaan terdedah lebih besar, masa kertas tugas tersebut menjadi kering adalah lebih cepat ataupun paling cepat ya, berbanding dengan yang luas lebih kecil, kertas tugas adalah perlahan. Dia adalah kering lebih perlahan. Okey. Dan untuk yang sangat kecil, masa kertas tugas menjadi kering adalah sangat ataupun paling perlahan lah kita tulis ya. Okey, paling perlahan. Okey, jadi kita dapat lihat buat kesimpulan di sini ya, luas permukaan terdedah besar. Jadi kadar penjejatan air adalah lebih cepat dan lebih banyak. Sebab dekat sini permukaan dia besar, jadi lebih banyak air dapat tersejat ke udara. Jadi kadar penjejatannya adalah lebih cepat. Baiklah, dan kita terus tengok eksperimen yang terakhir bagi mengkaji faktor mempengaruhi kadar penjejatan ini ialah eksperimen D, iaitu pergerakan udara. Okey, pergerakan udara iaitu angin ya. Semakin tinggi ataupun semakin banyak ataupun semakin bertambah pergerakan udara, jadi semakin tinggi dan bertambah jugalah kadar penjejatan air. Jadi kita lihat di sini ya. Kertas korbat klorida kontang ini, kita letakkan air di atas kertas korbat klorida kontang yang kita dah selotipkan di atas slide kaca. Jadi kita letak air, setitis air di sini dan juga setitis air di sini. Okey. Dan kita letakkan di atas ini, dan satu yang untuk K ni tadi, K, kita letakkan berhampiran dengan kipas. Jadi dia punya pergerakan udara dia adalah tinggi, iaitu angin dia kuat. Berbanding dengan J ni yang kita letak jauh daripada kipas, jadi pergerakan udara rendah, angin juga adalah rendah. Okay, so cikgu tulis kat sini ya, angin kuat, kat sini angin perlahan. Okay, dia hanya dapat sepoi-sepoi bahasa saja angin dia. Okay, jadi kita nak tengok masa air menjadi kering. Air untuk K ni hasil pemerhatian ya. Air untuk K ini menjadi bagi dia kering mengambil masa yang pendek sahaja. Okey, pendek saja masanya. Sekejap je dah kering dah. Berbanding dengan yang tak dikipas. Jadi masa bagi air untuk menjadi kering adalah lebih panjang masanya. Sama juga kalau anda basuh baju, kita nak cepat kering baju, kita mesti letak di bawah kipas. Sekejap je dah kering. Berbanding dengan anda letak kat tempat yang tak dikipas. Okay, beza kan? Okay, jadi kesimpulan yang kita dapat buat di sini ialah pergerakan udara yang tinggi
Okey, yang angin kuat, jadi kadar penyejatan air juga adalah tinggi ataupun bertambah. Okey, baik. Dan ini ialah tiga-tiga eksperimen yang melibatkan faktor mempengaruhi kadar penyejatan air. Baik, cikgu akan teruskan dengan aplikasi penyejatan air. Okey, apa dia aplikasi dalam kehidupan kita yang melibatkan penyejatan air? Cikgu mulakan dengan pengering rambut iaitu hair dryer. Okey, kita nak keringkan rambut, kita akan on dia, dekat salon selalu ada. So, dia akan keluarkan udara yang panas sangat dekat muncung ini dan dia nak panaskan rambut kita lah. Nak keringkan rambut kita. Okey, jadi udara yang panas, jadi suhu udara akan bertambah. Jadi apabila suhu bertambah, pergerakan udara juga, selain daripada suhu yang bertambah ni, dia pun mengeluarkan angin yang laju. Jadi pergerakan udara dia juga adalah tinggi. Jadi di samping itu, kita akan serak-serakkan rambut kita supaya uraikan dia, supaya luas permukaan rambut juga akan bertambah. Jadi hasil ketiga-tiga yang bertambah ni, suhu, angin dan juga luas permukaan ni bertambah, jadi kadar penyejatan air pada rambut juga akan bertambah dan rambut akan menjadi lebih kering. Itu kaedah untuk anda jawab ya. Okey, seterusnya ialah kita keringkan ikan. Untuk buat ikan masin. Sedapnya makan ikan masin kan. Okey, jadi ikan itu kita letakkan di atas rak besi macam tu ya. Yang mana kita dedahkan dia dengan pancaran sinaran matahari yang panas. Jadi apabila ada matahari yang panas, jadi suhu akan bertambah. Jadi air pada ikan tu akan tersejat naik ke atas. Okey, apabila panas. Dan biasanya ikan akan disusul atas rak dan luas permukaan yang terdedah juga akan bertambah tinggi. Macam ni. Boleh juga, tak ada masalah. Tapi ini adalah lebih baik kerana permukaan yang terdedah kepada haba ataupun sinar matahari adalah lebih besar. Baik. Okey. Seterusnya ialah pengering pakaian iaitu dryer. Bukan washing machine ya. Ini dryer. Okey, dryer ini dia juga mengeluarkan udara panas di dalamnya yang mana dia sembuhkan kepada pakaian kita di dalam ni, dan suhu udara di dalam dryer ini adalah lebih tinggi, panas ya. Memang panas. Okey, kita boleh nampak benda ni dekat dobi kan, kadang-kadang dobi banyak. Okey, pakaian itu akan diputar supaya, kenapa kita nak putarkan pakaian tersebut? Sebab kalau kita putarkan pakaian tersebut, dia akan terselak, terburai kan, terdedah. Jadi luas permukaan terdedah, pakaian yang terdedah itu juga akan bertambah. Jadi lebih cepat kadar penyejatan air daripada pakaian itu untuk disejatkan ke dalam persekitaran dryer tersebut. Okey, yang seterusnya ialah kita sidai baju. Kalau kita tak pakai dryer, kita sidai baju secara manual kan, kita sidai ke ampaian. Jadi kita biarkan terdedah di bawah matahari. Jadi suhu yang panas, so suhu bertambah, air akan tersejat daripada baju. So air yang lembab banyak dekat baju awak, kat seluar awak, kat stokin awak ni. Baik dah. Jadi luas permukaan terdedah baju juga adalah tinggi sebab kita sidai dalam keadaan macam ni. Kita tak sepuk dia macam tu kan. Okey, ataupun mungkin ada yang sidai macam ni. Okey, tak guna penyepit pun boleh. Jadi dan ditambahkan pula dengan angin. Kita sidai dekat luar, dekat halaman rumah yang ada angin ataupun dekat balkoni yang ada angin, jadi lagi cepatlah kadar penyejatan, lagi cepatlah baju awak kering. Kadang-kadang hujan, bila hujan tak boleh nak sidai dekat luar pun, jadi suhu pun rendah. Jadi kita gunakan angin, kita letak dekat bawah kipas angin, hampir dengan kipas angin. Jadi pergerakan udara yang tinggi dapat membantu juga penyejatan. Okey, seterusnya ialah pembuatan garam. Okay. Kita nak buat garam, biasanya ini terhasil daripada penyejatan air laut. So suhu udara, kita akan serakkan air laut tu pada satu permukaan yang besar, kawasan yang besar, luas. Jadi suhu udara akan bertambah kerana adanya matahari. Jadi air laut tu akan tersejat. Okay. Pergerakan udara juga di tempat yang terbuka akan lebih tinggi, jadi lebih mudah juga air laut tersebut tersejat. Dan luas permukaan yang tinggi, cikgu cakap tadi, di kawasan yang luas sangat macam ni ya. Jadi garam mudah terhasil dengan penyejatan air laut. So air akan tersejat, tinggallah kristal-kristal hal perlu garam sahaja
Yang tinggal dan kita boleh kumpulkan dan kita boleh jual. Dan yang terakhir sekali ialah pembuatan susu tepung. Okey, kita tahu susu adalah dalam bentuk liquid yang kita ambil daripada lembu kan. Okey, jadi nak buat susu tepung supaya lebih tahan lama, jadi kita letakkan dia, kita sembur dia dengan udara yang panas yang bergerak dengan laju. Okey, dengan laju dan kita sembur dengan panas sangat udara tu, jadi air akan tersejat dengan lebih cepat. Sekejap saja air daripada susu tu tersejat dan terhasillah susu tepung. Sebab kandungan susu daripada lembu itu mengandungi air yang banyak. Jadi kita tak nak simpan air tu sebab kita nak keringkan susu supaya tahan lebih lama. Jadi sejatkan air. Jadi satu lagi ya, yang membantu proses penyejatan ni dengan lebih cepat menggunakan mesin ni, kita juga waktu susu itu dituang perlahan, jadi luas permukaan air susu itu yang terdedah kepada udara panas yang laju tadi tu adalah lebih besar berbanding kalau kita dah letak siap-siap dalam bekas yang besar, so jadi lebih lambat. Okey, jadi kita tuangkan susu tersebut. Jadi lebih cepat terdedah, lebih banyak dia terdedah dengan udara panas yang disemburkan tadi. Jadi inilah sedikit aplikasi penyejatan air di dalam perindustrian kita, di dalam kehidupan harian kita. Dan penyejatan air ini amat penting sebenarnya kan. Okey, jadi itu sahajalah untuk sifat fizik air pada hari ini yang melibatkan kita dah belajar ya sebelum ni sifat fizik air. Kemudian kita belajar komposisi air menggunakan macam mana kita nak ekstrak oksigen dan hidrogen menggunakan proses elektrolisis. Kita juga dah kaji tentang kesan benda asing pada air yang akan menambahkan takat didih dan mengurangkan takat lebur. Dan kita juga telah belajar tentang penyejatan air dan 4 faktor penyejatan air yang mempengaruhi ya kadar penyertaan air, iaitu kelembapan, suhu persekitaran, luas permukaan terdedah dan juga pergerakan udara. Itu sahaja untuk subtopik 5.1 ini. Okay, sehingga berjumpa lagi untuk subtopik 5.2 pula. Okey, jumpa lagi. Jangan lupa apa? Like dan subscribe. Terima kasih semua.